Assalamualaikum guys, welcome back. Apa khabar? Ni aku nak tanya dekat korang lah kan. Korang tahu tak apa maksud narsistik? Korang tahu tak apa simptom narsistik? Jenis narsistik ni ialah jenis yang dia cintakan diri dia sendiri. Dia rasa macam dia kalau kata dia nak tengok apa-apa, dia akan tengok benda yang bagus dia pasal diri dia sendiri. Apa dia buat? Apa yang dia nak orang cakap pasal dia, semua benda yang bagus je yang dia nak. Kalau kata ada benda yang tak bagus, kalau kata ada orang kritik dia ke apa benda semua ke, dia akan ignore ataupun dia akan jadi defensif pada orang tu ataupun pada statement tu. Contohnya macam Amin Idris yang tak nak tunduk bila kata dia ditegur oleh makcik Afifah dan juga suami. Itu narsistik. Apa ni Amin Idris? Aduh. Benda tu aku cover sebelum ni, korang boleh tengok video tu. Cumanya untuk hari ni, aku nak sembang dengan korang pasal Datuk Dr. Daniel. Dr. Daniel ni, dia ada buat satu video permohonan maaf kepada makcik Afifah dan juga suami. What? Siapa Dr. Daniel ni? Dan kenapa dia berani tegur makcik Afifah? Cuba cerita. Tapi sebelum kita sembang lagi jauh, aku nak share dengan korang dulu benda best ni. Kalau korang lama follow aku, mesti korang tahu antara game yang paling aku minat main ialah Genshin Impact. Game ni chill, game ni intense, game ni cute. Genshin Impact ni ialah game open world, jadinya kita boleh explore serata game ni. Korang nak feeling healing dekat tepi pantai, ataupun kalau kata korang nak pergi hiking untuk lihat serata alam pun boleh. Kiranya game ni bukan setakat korang main untuk completekan job task dia je lah. Satu lagi yang aku suka ialah sebab kita boleh tukar-tukar karakter dan setiap karakter ni dia ada kekuatan dan juga kelebihan sendiri. Yang penting setiap karakter ni dia handsome dan juga cantik. Last kali korang takkan boring dengan game ni sebabnya Genshin Impact sentiasa update dengan storyline baru. Sebagai contoh, versi 3.3 All Sense Clear, All Existent Void ni kita boleh go spooky sikit. How was that? Were you scared? Aku excited juga sebab kat dalam versi ni ada aksesori baru, ada weapon baru, ada new playable character dan juga new mini game. Contohnya bounce ball yang akan bertukar elemen ikut karakter yang korang pilih, race game dan gameplay baru yang aku lama tunggu, jenis Invocation Trading Card Game. Which is macam korang tahulah, aku ni memang pengumpul tegar trading card game. Jadinya aku memang love habis dengan gameplay baru daripada Genshin Impact ni. 30 bulan Disember ni, pastikan korang join Hoyo Fair New Year live stream bermula daripada pukul 8.30 malam waktu Malaysia, yang mana dorang akan bagi hadiah-hadiah menarik. Aku akan share link dekat description, so pastikan korang follow, okay? Jadi asasnya banyak sangat option dekat dalam Genshin Impact ni. Jadinya macam mana cara untuk korang main game ni, terserah kat korang. Yang penting game ni free je. Jadinya kalau kata korang minat, korang boleh download game ni ikut link yang aku bagi dekat description. Masalahnya Datuk Dr. Daniel ni dia bukan sesiapa pun. Dia cuma bekas graduan Universiti Iskandariah daripada Mesir. Dekat sana dia belajar pasal bidang perubatan dan juga dia ni aktif sebagai penceramah bebas dan juga pakar motivasi dekat Malaysia ni, yang mana dia dah muncul, dia dah keluar dekat TV, dekat radio. Ada slot untuk dia sendiri, dia pun ada kendalikan slot dekat radio. Dan dia sebelum ni dia cuma jadi penasihat je dekat Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa. Itu je. Dengan pengalaman, kepakaran yang sikit macam tu, Datuk Dr. Daniel ni berani dia tegur makcik Afifah dan juga suami tu, yang mana dia pernah bercakap ataupun dia pernah berkongsi pandangan dia pasal kenyataan makcik Afifah tentang ubat tahan sakit. Saya terkejut juga dengan ceramah ustazah ini. Dia betul-betul ustazah ke? Kalau betul-betul ustazah, tak boleh berceramah seperti itu. Ada lagi 2-3 isu tapi saya tak berani komen sebab tak dengar. Tapi isu ubat ni saya dengar sebab dia berkaitan dengan bidang saya juga. Dia kata kalau makan ubat tahan sakit, penghujungnya masuk neraka. Boleh sampai ke situlah. Maksudnya dibenci agama. Saya nak cadang pada ustaz dan ustazah ini. Ustaz-ustazah nak didik apa pada umat ni? Nak ajar apa pada umat? Kita nak ajar macam Rasul-Rasul ajar. Ibadah, takwa, apa dia ibadah. Kita nak zoom ke situ. Kalau makan ubat tahan sakit yang diberikan doktor boleh mendatangkan azab. Tak betul. Salah satu ubat tahan sakit yang mungkin ustazah pun makan. Saya kata mungkin. Yang mungkin ustazah pun makan. Apa dia? Paracetamol, Panadol. Itu juga ubat tahan sakit. Kalau ikut ceramah ustazah itu, membimbangkan jugalah. Tak begitu tepat. Macam mana pun, ibarat kata pepatah, kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Kalau kita pede akal, jangan usik Afifah berdua. Statement Datuk Dr. Daniel ni dah pun dibalas oleh suami isteri tu.
Daniel, kalau anda seorang doktor, ya, apa yang anda nak bercakap tentang agama ni? Kamu nak bercakap benda lain silakan. Tapi kalau anda tidak tabayun, ya, benda yang Allah Ta'ala sebut ni, Al-Quran ni, perintah untuk bertabayun. Tabayun dulu. Tapi siapa pun, ya, ulama sekarang ni tak peduli pun, ya, apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan ini adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu semuanya telah langgar apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian senang-senang kamu nak perhina orang, kau nak memperlekehkan orang. Sungguh padu sekali apa yang diperkatakan oleh suami Makcik Afifah. Sampaikan Datuk Dr. Daniel tersentak, terduduk dan juga terus insaf, terus sedar diri dan juga terus mengeluarkan statement minta maaf kepada suami isteri ni. Saya menegur dengan niat yang baik nak saman Dr. Daniel. Saya tak hirau sangatlah tambak saman itu. Yang lebih saya tersentuh ialah dia mengatakan Dr. Daniel kalau nak bercakap tentang bab perubatan silakan. Tapi bab agama apa yang Dr. Daniel tahu tentang agama itu pun suatu yang benar juga. Memang saya bukan ustaz. Itu betul. Sedangkan dia ustaz, isteri ustazah. Apa yang doktor tahu bab agama pun benar juga. Memang banyak tentang agama yang saya tak tahu. Jadi oleh sebab itu saya rasa nak pohon maaflah pada ustazah dan ustaz sebab menegur, sebab saya bukan ustaz dan ilmu agama pun tak setara mana, saya rasa tak layak menegur lah. Tapi terimalah nasihat JAKIM terhadap mereka berdua. Saya difahamkan begitu, JAKIM memberikan teguran. So persoalan aku sekarang ni dekat korang, kalau kata kita nak belajar sesuatu, especially bila kata kita nak belajar pasal ilmu agama, adakah kita perlu belajar secara literal saja? Maksud secara literal, sebagai contoh, sebelum ni ada seorang pakcik ni, dia petik firman Allah Subhanahu Wa Taala. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dia pegang perkataan fitnah tu, lepas tu dia buat pemahaman sendiri menggunakan bahasa Melayu, lepas tu dia tegur, dia pergi berhujah dengan ilmuwan. Sedangkan maksud firman Allah tu sebagaimana yang dikongsikan oleh Amin Idris, maksud dia lain. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Anda telah menghuraikan dengan cara yang tidak tepat. Perkataan fitnah bukannya bermaksud kepada perkataan fitnah bahasa Melayu, iaitu menuduh orang tanpa asas, tanpa bukti. Tetapi perkataan fitnah di dalam ayat Quran tersebut adalah bermaksud ujian. Kan ada hadis fitnah akhir zaman. Bukannya bermaksud menuduh orang tak berasas di akhir zaman, tetapi ia bermaksud ujian di akhir zaman. Malah lebih spesifik, para mufassirin sebutlah Ibnu Kathir, Hamka, As-Sa'adi, At-Tabari, Ibn Abbas. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, bermaksud syirik adalah dosanya lebih besar daripada membunuh. Aku kongsikan balik untuk korang sebab benda ni penting pada kita semua. Kita selalu sangat pakai firman ni. Tapi aku nak tanya juga, kalau kata Datuk Dr. Daniel ni bukan agamawan, jadinya adakah pasangan suami isteri ni, Makcik Afifah dan juga suami dia, seorang doktor? Sebabnya diorang berani sentuh hal-hal yang berkaitan dengan bahagian-bahagian perubatan. Kalau kita tengok Datuk Dr. Daniel ni, dia tegur Makcik Afifah ni pasal apa? Pasal kepakaran dia, iaitu perubatan. Sebab sekali lagi, macam aku cakap tadi, Datuk Dr. Daniel ni ialah graduan Universiti Iskandariah dalam bidang perubatan. Jadinya dia menegur Makcik Afifah tu disebabkan Makcik Afifah ni bagi statement pasal ubat tahan sakit. Dia tak usik benda lain. Sebagai contoh, dia tak usik statement daripada Makcik Afifah ni yang duk kata kalau salam dengan artis, roh boleh hilang. Nasib baik dia tak kata kalau kata buat bini love boleh jatuh syirik. Kalau kata pakar perubatan tegur tak boleh. Kalau kata para ilmuwan bila dia tegur dikatanya bukan agamawan. Jadi aku nak tanya, apa kelulusan makcik dan juga pakcik sunnah tidak berbohong ni? Aku cuma tahu yang Makcik Afifah ni graduan excellent daripada universiti suami saya bukan biasa-biasa, Isketambola, Spanyol. Aku nak tahu juga, adakah lepas ni makcik dan juga pakcik ni diorang akan tegur JAKIM? Kalau tanya aku, makcik pergi hentam je JAKIM tu. Dia tak tahu ke makcik ni graduan universiti, suami saya bukan biasa-biasa, darjat tinggi punya. Tapi macam mana pun, pada korang semua, pada aku sendiri juga, aku nak nasihatkan supaya kita janganlah narsistik. Kita sendiri kena sedar, semakin tinggi ataupun semakin banyak yang kita belajar, semakin banyak lagi sebenarnya yang kita tak tahu. Jadinya, bila kata ada orang menegur kita, fikir benda tu, Ya, kita kena kaji balik. Dan kalau betul kita ada salah, kalau kata kita tersilap, ya, kita belajar daripada kesilapan. Kita tak perlu nak jadi narsistik. ya.
Dan kena ingat, bila kita minta maaf, bukanlah maksudnya kita kalah, tapi kita beralah kerana kita tak nak sesuatu benda tu dia jadi lagi susah. Sebab dalam Islam dan juga kehidupan seharian pun, kita kena sentiasa berpegang, kita permudahkan kerja orang, orang akan permudahkan kerja kita. So put aside everything, apa yang aku nak sampaikan, terima kasih pada Datuk Dr. Daniel sebab menegur dan juga berkongsi ilmu. Dan insya-Allah kalau ada sebahagian orang tak boleh terima teguran tu, kami netizen yang tengok video doktor, insya-Allah kami faham dan kami terima sepenuh hati. Dan akhir kata pepantun, dara dipinang, jejak keidaman. Sama cantik, sama padan. Ilmuwan tegur, tak jalan. Tuhan tegur, terus di kapan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Miles and everyone,